Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana gamuk orang kita. Okey, selamat hari raya. Hari raya lagi ya. Okey, kat sini saya nak buat satu video lah mengenai ratio sprocket. Ramai orang nak tahu pasal ratio sprocket ni, ada juga orang dah tahu kan. Tapi kita bagi tahu kepada orang yang belum tahu lah pasal ratio sprocket. Sprocket apa yang nak pakai untuk 125ZR, motor apa pun tak kisahlah. Apa kegunaan ratio sprocket ni untuk kita nilai kan sama ada motor kita ni gunaan dia untuk top ataupun untuk pick up. Dia dua benda je, nak top ke nak pick up. Hari ni tak ada barang-barang yang kita kena buat, cuma saya ada print satu kertas. Ni dia. Kat sini benda ni korang boleh cari je PDF dalam internet, banyak benda yang ada. Senang lah korang nak baca, nak nilaikan korang punya ratio sprocket. Kat sini kita tengok nilai ratio sprocket original untuk 125ZR sebagai contoh. Okey, dia pakai 43 dan 15. Kita tanda kat sini. Right, bila 43 15 bacaan dia kita kena combinekan dengan yang sama ni dengan yang atas. Right, bacaan dia 43 15 adalah 2.87. Tulis kat sini lah 0.87. Ini standard kilang, memang asas standard kilang. Beli motor tu saiz dia 15 depan, 43 kat belakang. Apa kelebihan dia setting 15-43? Okey, kalau kita tengok nisbah dekat bawah ni dia ada tulis. Okey, ni dia punya faster dot ni. Saya tak boleh nak baca. Nanti kalau saya baca bunyi lain macam. So korang baca je lah sendiri. Okey, dia punya pick up, alright, dia punya permulaan pergi motor tu lah. Kalau kita kira kat sini dia punya kelebihan atas ataupun top speed, hujung lah. Dua benda yang kita kena tahu. Nisbah yang rendah adalah untuk kita punya top. Okey, dia ada tulis sini senarai daripada sini kira sampai semua ni lah, dia hanya untuk pergi kepada top. Okey, bila senarai daripada sini kan, nisbah daripada sini, so dia akan pergi kepada kita punya pick up. Dua benda tu je, tak payah sepening, benda senang je. Tak payah tengok bawah, tengok atas, senang. Okey, bila kita dah setting motor kita, bila kita nak pakai 1537 ke, berapa nisbah untuk 1537? Okey, kenapa kita boleh pakai 1537? Okey, sebelum tu ada juga motor, kalau masa saya beli dulu lah, saya tak akan turunkan kepada 37 terus, saya akan turunkan kepada 40. Yang saya pergi adalah 2.67. Okey, kita tulis kat sini 2.67. Benda ni berbeza. Dan kenapa 20 mata tu, apa yang saya dapat bila saya tukar saya punya ratio dia macam ni? So apa yang saya dapat adalah dia lebih kita punya atas. Bila makin kecil nilai dia, makin kita dapat top. Makin besar nilai dia adalah kita dapat pada pick up. Jadi kalau korang tengok motor-motor kat cross, dia lebih kepada prefer pakai yang lebih kepada pick up lah, sebab dia orang nak kais tu lebih cepat kan. Berbanding dia orang bukan guna untuk top speed. Dia orang engine memang kuat, tapi dia orang menggunakan kekuatan tu untuk dia orang punya pick up. Okey, kalau kita nak tengok, kita nak lomba dengan kat cross, memang kat cross tu kalah, tapi daripada segi pick up jauh kita kena. Okay, kalau kita tengok sini, sekarang saya tuliskan 37 15, berarti kita dapat 2.47. So makin kecil. Okey, 2.47 bermakna saya lebih kepada top bila pakai 1537. So kita motor untuk 125 lah, motor lain jangan ikut, dia kira lain, ratio dia lain, dia punya kekuatan enjin dia pun lain. Ni kira standard. Jangan kira pocket ni setting untuk motor dah buat. 2.47, saya punya pick up dengan top tu selari. Maknanya naik dua orang pun dia masih lagi maintain untuk kelajuan pick up dan top. Jadi tak rasa lemas lah. Kalau kita pakai yang kecil lagi, boleh pakai lagi. Contohnya kita pakai 36 15. So 240 bermakna tu 0.07 kurang berbanding dengan kita pakai 1537. Bermakna kat sini bila kita pakai 1536, kita punya top tu agak matilah senang cerita. Kita punya top tu mati. Kerana apa? Motor standard kekuatan dia habis setakat 1537, 2.47 ataupun 2.50 boleh kira lagi. Itu adalah kekuatan untuk motor standard lah, bukan untuk motor yang dah buat. Okey, motor standard ni cuma kita usik kepada carburetor kan, daripada segi nak bagi setting dia punya minyak dia lebih kan, pilot kita setting nak bagi angin dia lebih. Itu je lah. Bukan kata standard ni tak buat apa-apa, buat juga sikit carburetor saja, tapi dikira sebagai standard sebab blok pun belum buat, exhaust pun belum buat. Okey, ini kira macam kita belajar dalam sekolah.
Okey, sekarang motor saya ni bila dah potong blok, saya dah tukar piston. Ni nak kira standard lah. So kita dah tukar piston, saya dah setting water sikit. Dia punya atas tu mengerang. Jadi mengerang, apa yang perlu saya buat? Okey, kita sambung balik daripada tadi. Ujian peperiksaan kita. Okey, sebelum ni saya pakai 1538. 1538 kerana saya nak lebihkan bawah, so saya pakailah 1538. Motor memang pergi, tapi dia rasa feel dia tu bila kita masuk gear tu. Masuk gear dia rasa macam makin nak gear kan. So 1538 berarti saya dapat 2.53. Okey, bila saya dapat 2.53, so bila saya jalan tu saya rasa macam atas tu dia agak kurang sebab dia nak gear lagi. Sebab saya punya sprocket belakang tu dah besar satu mata berbanding dengan sebelum ni 37. Saya terpaksalah cari untuk top ni, untuk sedapkan lebih pada top. Saya cuba kecilkan daripada mata 2.53 ni. Saya nak kecilkan, bukan nak besarkan. Okey, kat sini saya pun pergi kedai. Saya pergi beli sprocket 1435. So apa yang saya dapat kat sini? Kita tengok 1435. So saya dapat 2.50. 2.53, 2.50. So 3 mata kurang. So saya dapatlah 2.50. Bila saya test motor sprocket 1435, 2.50 saya punya ratio saja. Saya dapat top tu agak naik berbanding dengan sebelum ni. Sebab top sebelum ni dia lebih pada mengerang, dia macam nak gear lagi. So saya dapatlah kepuasan untuk motor standard saya adalah 2.50. Ini untuk motor standard saya. Anda kata saya nak pakai 36, kau tengok perbezaan 36, 15. Okey, 36, 15. So 240 sebagai contoh, 2.40. Okey, kamu boleh tengok sendiri nisbah yang saya dapat bila saya nak tukar sprocket. Andai katalah saya nak pakai 1537. Okey, kita terangkan sekali lagi. 4 benda yang saya ada kat sini. Okey, semua sprocket ni saya dah cuba. Alright. Daripada 2.53 ini saya dapat mengerang. So saya tak cuba lagi yang ni. Sebab yang ni 1537, anda kata saya drop satu mata, kau boleh tengok perbezaan dia 2.47. So banyak dengan 53 dan 47 adalah 6 mata berbanding dengan yang 1538 tadi. So bila saya dah kurangkan satu mata yang belakang, saya rasa macam motor saya lebih banyak, dan mungkin motor saya tu tak mampu lagi. Jadi untuk mendapat kepuasan yang lebih baik, saya kurangkan ratio yang sikit-sikit je. Kita nak cari macam contohnya 2.53, apa yang rendah berbanding dengan 2.53 ni. Jadi saya carilah 2.50 daripada 2.53. Takkanlah kita nak pakai 12.30 kan. Itu dah jadi mengarut sangat. Jadi saya pun tak naklah sampai tahap begitu. So saya pun pakai yang senang kita nak cari. Contohnya 14.35. Saya dapatlah ratio saya 2.50, kurangkan 3 mata daripada apa yang saya pakai. Kalau seandai kata saya kurangkan 1536, makna 2.40, terlalu banyak untuk motor saya. So saya dapatlah 2.50 ni setting memang ngam. Orang kata apa kalau tukar depan lebih pick up ke apa, tak ada. Dia sebenarnya mengikut ratio tetap. Mengikut ratio motor kita. Sebab tu kena tahu motor kita ratio berapa dia punya asal dia. Kalau korang tak tahu, korang pergi tukar je 1437. Korang tahu akibat dia, korang tengok sini 1437 berarti 2.64 tinggi balik bos. Jadi dia lebih kepada pick up. Okey, kalau korang tengok sini, kalau kita nak pakai setting asal kilang 2.87. So korang kena cari hampir-hampir sama. 1440, 2.86. Benda ni senang. Kalau ada benda ni memang senang untuk korang nak setting korang punya sprocket. Tak pening pun. Bila korang ada benda ni, so korang boleh tahu motor korang tu nak apa. Contohnya motor korang ni rasa bang kurang pick up, korang boleh tahu apa korang nak buat. Naikkan mata daripada sprocket asal korang. Contohnya 2.47, korang rasa macam motor saya ni bawah jatuh lah, bawah memang tak kuat lah. So korang kena naik lah, 247 kena naikkan lebih tinggi daripada mata yang 2.47 tadi. So korang nak naik 2.53 ke ataupun korang nak naik 2.50 ke, tak ada masalah. Sebab dia korang dah tahu kan nilai nisbah untuk ratio korang punya sprocket. Itu benda penting lah. Benda jangan pakai beli kedai je, bang saya terus beli ke sprocket, saya punya motor top tu agak drop ke apa ke. Jangan. Kau kena cuba dulu satu persatu. Beres Okey, itu sajalah untuk keterangan pasal ratio sprocket. Saya rasa korang pun dah pening ke? Saya terang ni paling mudah sekali lah. Sebagai contohnya kita dah setting sprocket.
Okay, mengenai speed pocket pun kita dah selesai dah. Kita nak setting kita punya ratio, kita punya primary dan secondary. Boleh tak? Kan kita guna 71-22 kan. Saya rasa nanti mungkin bertambah korang punya pening. Ratio primary pun lebih kurang macam ratio pocket. Macam mana korang nak dapatkan korang punya ratio primary secondary gear kita tu untuk kelas kita tu. Korang nak tukar untuk apa? Nak tukar 71-21 ke 72-21 ke, korang kena tahu kenapa korang nak tukar tu. Benda ni korang kena tahu basic ratio gear ni lah. Mungkin saya tak terangkan dalam video ni pasal ratio untuk primary gear tu. Nanti kalau korang ramai orang cakap tukar ratio primary gear tu sedap, secondary gear tu tukar memang sedap pakai 21. Tapi korang kena tahu dulu nisbah untuk apa korang nak tukar benda tu. Dia sama juga sistem dengan sprocket. Daripada sprocket belakang bahagikan kepada sprocket depan. So nisbah korang akan dapat benda ratio yang sama. Dalam senarai ni pun dia akan bagikan 37 korang bagikan 14. So korang akan dapat lah 37 bagi 14 2.64. Benda tu tak ada lari pun, sama je. Kalau korang tak nak pening-pening, korang pening satu kertas untuk korang setting korang punya ratio sprocket. Lepas ni korang tak payah tanya pemain lah nak pakai sprocket berapa. Korang try running motor korang dulu, maksimum boleh pergi berapa, korang tahulah. Nak top ke, nak pick up ke, korang dah boleh setting sendiri. Beli sprocket, korang balik tukar sendiri, korang akan dapat keputusan yang memuaskan hati korang sendiri. Okey, itu saja saya nak kongsikan untuk hari ni. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, tekan butang loceng di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah boy. Laco, jom.